Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa kabar kawan-kawan? Hari ini saya akan berkongsi satu kisah dengan kawan-kawan. Kawan-kawan hendak dengar? Tajuk cerita saya ialah Maafkan Cikgu. Kenapa cikgu pula yang minta maaf? Kalau kawan semua hendak tahu, marilah dengar cerita saya. Kisahnya adalah tentang seorang anak yatim yang bernama Amir. Ayahnya telah meninggal dunia sejak dia masih kecil lagi. Untuk menyara kehidupan mereka, ibunya telah mengambil upah menebas kebun dan menjual kuih. Namun, Amir tidak pernah mengeluh. Malah, dia turut bantu ibunya menghantar surat khabar sebelum ke sekolah. Baiknya Amir itu kan, kawan-kawan. Seperti biasa, pada pagi itu, Amir mengayuh basikannya laju-laju, berpeluh-peluh badannya. Amir bimbangkan akan bertembung dengan Cikgu Hakim, guru disiplin di sekolahnya. Dengan namanya saja sudah membuatkan pelajar-pelajar kecut perut. Apatah lagi bersemuka dengannya. Sudah cukup seramnya. Ingatlah ya kawan-kawan, datang lambat ke sekolah bukanlah sikap yang baik. Ketika sampai di sekolah, jam tangan Amir telah menunjukkan jam 8.30 pagi. Dengan langkah yang tergesa-gesa, Amir pun menuju ke kelasnya. Tiba-tiba, Amir! Namanya dipanggil. Lantas panggilan itu mematikan langkahnya. Degup jantung Amir bertambah kencang. Terlihat wajah Cikgu Hakim yang sangat serius. Dengan suara yang lantang, Amir dimarahi kerana datang lewat. Amir hanya membisu memberi alasan pada saat itu bukanlah satu tindakan yang bijak. Walaupun Amir ingin menjelaskan, tetapi Cikgu Hakim enggan mendengarnya. Malah dia dituduh menegakkan benang yang basah. Kawan-kawan sekalian hendak tahu apakah yang berlaku selepas itu? Apalagi Amir dibawa ke bilik guru disiplin. Dia telah diberi surat amaran untuk disampaikan kepada ibunya. Amir pun menerima dengan sedih. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Amir kecewa kerana dituduh sebagai pelajar yang malas, padahal dia bukanlah seperti apa yang disangkakan. Rakan-rakan Amir juga sering mengejeknya kerana selalu didenda atas kelewatannya sampai ke sekolah. Setelah sesi persekolahan tamat, pada hari itu, Amir pun terus pulang ke rumah. Selepas solat, dia hendak ingin jamah makanan. Dia teringat kembali peristiwa yang berlaku di sekolah tadi. Seleranya hilang. Amir membuat keputusan untuk pergi ke kebun Pak Megat untuk berjumpa dengan ibunya. Amir ingin menceritakan tentang peristiwa yang berlaku di sekolah tadi. Sebaik sahaja terpandang wajah ibunya, dia tidak berasa sampai hati untuk menceritakan. Malah dia turut membantu ibunya menyelesaikan kerja. Baginya, ibunya adalah segala-galanya. Ingatlah ya kawan-kawan, syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Janganlah sesekali buat hatinya terluka. Kawan-kawan yang dikasihi, pada malam itu Amir nekat menyatakan hasratnya untuk berhenti kerja. Lantas menyerahkan surat yang diterima dari Cikgu Hakim. Amir melihat wajah ibunya amat sedih setelah membaca surat itu. Bagi ibu Amir, dia masih mampu menyara kehidupan mereka. Apa yang diharapkan oleh ibu Amir, dia ingin melihat anaknya berjaya dalam pelajaran. Sebagai pelajar tahun 6, Amir dapat berfikir dengan baik. Dia telah membuat keputusan untuk berhenti kerja. Dia berazam selepas ini akan datang awal ke sekolah dan belajar bersungguh-sungguh. Keesokan paginya, Pagi-pagi, Amir telah sampai di kedai Pakcik Mutu. Tempat dia mengambil surat khabar. Dia ingin menyatakan hasratnya untuk berhenti kerja. Selepas itu, Amir mengayuh basikannya lebih laju dari biasa. Dia tidak ingin terlambat lagi. Dia sudah serik dengan hentikan guru disiplinnya. Apabila tiba di kesimpangan jalan, tanpa melihat kiri kanan, Amir terus melintas. Malang tidak berbau. Sebuah kereta telah melanggar Amir. Amir tercampak ke seberang jalan, lalu pingsan. Orang yang melanggar Amir itu terus membawa Amir
ke klinik yang berdekatan. Mujurlah, Amir tidak apa-apa. Dia cuma mengalami luka-luka kecil sahaja. Tidak lama kemudian, Amir pun sedar dan dia terkejut melihat Cikgu Hakim berada di sisinya dengan wajah yang ikhlas dan mesra. Cikgu Hakim meminta maaf atas kecuaian yang menyebabkan Amir tercedera. "Maafkan Cikgu, Amir." Dengan senang hatinya, Amir pun memberitahu dialah yang bersalah kerana tidak berhati-hati. Itulah kawan-kawan, kisah kita hendaklah mematuhi kita mestilah berhati-hati semasa di jalan raya. Kita hendaklah mematuhi peraturan sekolah dan juga jalan raya. Selain itu, sekiranya kawan-kawan telah melakukan kesalahan, janganlah malu untuk minta maaf kerana akan dipandang mulia. Begitulah kisahnya kenapa Cikgu Hakim minta maaf. Semoga kawan-kawan terhibur dengan cerita saya tadi. Yang baik jadikan teladan, yang buruk jadikan sempadan. Sekian, terima kasih.